Soalan yang seterusnya ialah berkenaan dengan sembahyang sunat wudu. Sembahyang sunat wudu, apa hukum dia, dan adakah dia boleh dilakukan bila-bila masa yang diharamkan sembahyang, boleh tak kita sembahyang, dan apa kelebihan dia? Sembahyang sunat wudu ini di dalam hadis-hadis Nabi secara terangnya tidak ada disebut. Tak ada, secara terang tak ada. Salatu sunnatil wudu, macam tu, sembahyang sunat wudu itu tak ada. Tetapi istilah ini diberi nama oleh ulama kemudian selepas Nabi SAW. Tetapi asasnya ada dalam hadis-hadis yang sahih, cuma tak sebut nama. Asasnya ada dalam hadis. Setengah orang ada tak ajin buat, yang tak pernah buat pun. Ada yang tak pernah dengar. Ada saya bertemu seorang, saya tak ada dengar sembahyang sunat wudu ni. Dalam sebahagian kitab dia tak ada tulis lah, ada kitab ini sembahyang sunat wudu itu tak ada sebahagian. Setengah-setengah kitab tu ada. Walau bagaimanapun asasnya para ulama mengatakan ada di dalam hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Antaranya ialah kelebihan dia seperti yang disebut oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Hadis ini adalah sahih Bukhari. Satu pagi ketika Nabi keluar daripada rumah dia nak sembahyang subuh, bertemu dengan Bilal, lalu dia tanya Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, apakah amalan yang kamu lakukan dalam Islam ini?" Amalan dalam Islam yang kamu lakukan sehingga aku mendengar tapak kaki kamu, kasut kamu, selipar kamu berada di hadapan aku ketika aku bermimpi masuk ke dalam syurga. Malam tu Nabi mimpi masuk dalam syurga. Mimpi Nabi ini adalah mimpi yang benar. Tiba-tiba dengar tapak selipar Bilal bin Rabah depan Nabi. Para ulama sebut Nabi tengok begitu tu kerana di dunia ni pun memang begitu. Bilal bin Rabah ni macam bodyguard lah, Nabi berjalan biasa dia duduk depan, dia duduk bahagian depan. Jadi dalam surga duduk depan juga. Bunyi tapak kaki tu kena ada Rasulullah. Nabi perhatian dah sahabat-sahabat dia. Bunyi selipar tu kena ada cara berjalan. Lalu Nabi tanya, apa amalan kamu? Amalan dalam Islam, Nabi tanya. Lalu Bilal bin Rabah jawab, dia kata macam orang lain juga. Amalan dia tak ada pelik, macam orang lain lah. Tetapi wahai Rasulullah, saya ni setiap apabila saya berwudu, saya sembahyang sunat dulu. Lepas berwudu saya sembahyang dulu. Itu yang disebut oleh Bilal bin Rabah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tak ada pun. Ini Nabi memperhakuinya. Pernah saya dengar seorang penceramah tu, dia kata sahabat pun buat bid'ah juga. Ni Bilal bin Rabah dia buat sembahyang 2 rakaat lepas ambil wudu. Ya ke sahabat buat bid'ah ini adalah tuduhan terhadap para sahabat. Para sahabat tak suka bid'ah. Yang pertama, tengok dalam hadis Bukhari itu Nabi tanya amalan yang kamu buat dalam Islam. Itu dia. Jadi hak bila buat ni benda hak dalam Islam. Islam ni mesti Allah dan Rasul ajar. Lalu orang lain mungkin buat adat, tak buat adat, tapi dia buat. Kerana di sana ada riwayat daripada sahabat-sahabat lain tentang sembahyang sunat wudu ini. Bahawa wudu Nabi suruh sembahyang sunat. Ada daripada sahabat-sahabat lain. Artinya kata para ulama, dia dengar daripada Nabi sebelumnya dan dia amal. Kalaulah tak ada Nabi suruh pun, sembahyang sunat ni diajar oleh Nabi,
Cuma dia buat masa itu, dan masa itu masih lagi penurunan wahyu, dan masih lagi masa fatrah pensyariatan. Kalau sahabat buat betul, Nabi berlaku. Kalau tak betul, Nabi berbetul. Jadi sunnah juga lah. Manakala selepas Nabi wafat, tidak ada lagi siapa yang nak memperbetulkan sesuatu ajaran. Oleh sebab itu, memadai dengan apa yang diajar oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang Al-Imam Ahmad dan juga riwayat Al-Imam At-Tirmizi, lebih terang lagi, dia sebut setiap kali aku berhadas, aku akan berwudu. Makna baptis semayang berwudu. Dan setiap kali aku berwudu, aku semayang berwudu. Begitulah amalan Bilal bin Rabah tiap-tiap hari. Dan dia ni tak rajin putus daripada berwudu. Berhadas je dia berwudu. Berhadas je dia berwudu. Setiap kali dia berwudu, dia semayang berwudu. Berdasarkan kepada hadis ini, kata para ulama, sembahyang sunat wudu ini, dalam hadis itu tak sebut juga sunat wudu, tapi sembahyang je. Dinamakan oleh orang Kedia sunat wudu. Artinya masa kita nak sembahyang tu, nak niat saja aku sembahyang sunat wudu pun boleh. Saja aku sembahyang sunat saja pun boleh. Tak menjadi halang. Walaupun tak disebut di dalam hadis, boleh. Salatul hajah pun saya pernah sebut dulu, tak ada dalam hadis ni. Cuma Nabi ada sebutnya, siapa yang ada hajat sembahyang 2 rakaat, minta dengan Tuhan. Itu yang ada. Kalau nak tarik hadis salatul hajah itu ada. Satu ulama Kediam yang mengamu. Banyaklah perkara-perkara yang dinamakan Kediam. Zaman Nabi tak dinamakan. Sembahyang tarawih zaman Nabi tak disebut, tak ada. Sembahyang tarawih ni, nama ni orang Kediam beri nama. Dalam hadisnya ada salatul lail, sembahyang malamnya. Sembahyang tarawih ni oleh kerana dia sembahyang rehat 4 rakaat, Nabi rehat, lepas tu sambung lagi 4 rakaat, maka setiap sekali rehat tu dipanggil satu tarbihat. Akhirnya sembahyang tu sendiri orang panggil sembahyang tarawih. Orang Syiah panggil salatul lail. Kita panggil salatul lail pun ada, salatul tarawih pun boleh. Salatul qiyam boleh juga, apa sahaja nama boleh. Jadi kalau kita saja aku sembahyang sunat tarawih boleh. Dalam hadis tak ada. Kalau ada hadis-hadis yang menyebut tentang salatul tarawih dengan sendiri, dia hadis palsu. Saya pernah sebut dulu masih banyak efeknya. Sembahyang tarawih malam pertama kelebihan pahala macam Nabi Ibrahim, malam yang terus ini tidur ini. Saya belajar hadis dulu, antara contoh hadis palsunya ialah benda-benda yang di zaman Nabi tak ada, nama tu tak ada lagi, tiba-tiba dalam hadis tu ada. Jadi itu menunjukkan hadis tu palsu, maudhu'. Inna dukham haram, sesungguhnya merokok itu haram. Ini palsu. Merokok di zaman Nabi tak ada. Fakta sejarahnya ada narasi hijrah lebih daripada ada tembakau. Maka hadis itu dengan sendirinya palsu. Walaupun tidak ada nama, tetapi amalan itu berasaskan hadis-hadis yang sahih. Maka boleh kita buat. Kelebihannya apa? Kelebihannya bila janji syurga. Yang janji syurga ni para sahabatnya ramai, bukan 10 orang saja. Ada orang salah faham. Orang mengajar ni pun ada salah faham. Dia kata kalau Nabi janji masuk syurga ni 10 orang. Dah 10 orang itu yang disebut dalam satu hadis yang sahih. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 10 orang disebut, mereka ini masuk syurga tanpa hisab. Tapi di sana banyak juga hadis-hadis sahih yang lain yang Nabi janji syurga. Seperti isteri-isteri Nabi SAW, seperti Mukasyah, seperti Bilal bin Rabah dalam hadis yang disebut tadi. Itu dia panggil Bashir.
berita gembira kata Imam Ibn Hajar yang sudah disebut oleh Nabi semasa hayat. Tengok bila masuk syurga. Masuk syurga sungguh lah maknanya kadang-kadang. Walaupun tengok dalam mimpi. Masuk syurga, buat sembahyang sunat. Wudu, batal wudu, ambil wudu. Dan bila birabah ni ambil, tak kira waktu, batal ambil. Kalau orang Nabi suruh ambil wudu nak tidur tu memanglah dia amal dah ni. Biasa pun siang hari baik, malam baik, batal wudu ambil wudu. Lepas ambil wudu dia sembahyang. Batal wudu ini kata para ulama tak kira waktu. Kadang-kadang pada waktu yang tidak dibenarkan sembahyang, asar, subuh. Tetapi bila birabah kata setiap kali dia batal wudu dia wudu. Setiap kali berwudu dia sembahyang. Artinya sembahyang boleh kita buat walaupun pada masa yang dilarang sembahyang. Sembahyang sunat biasa dilarang. Tetapi sembahyang sunat wudu ini para ulama dalam kitab-kitab fiqh menyebut dia dikategorikan sebagai sembahyang yang bersebab. Sembahyang yang bersebab ini dia tidak ada halangan. Dia ada sembahyang yang ada waktunya. Sembahyang sunat pun macam sembahyang hari raya tak boleh buat satu kali, ada waktu dia. Sembahyang sunat gerhana, ketika gerhana aja boleh buat, bukan boleh buat satu kali. Ada waktu yang ditetapkan. Begitu juga dengan setengah sembahyang itu dia panggil sembahyang yang bersebab. Kerana ada sebab boleh sembahyang. Tak kira lah waktu dia masa mana. Antaranya ialah sembahyang kerana berwudu. Ada sebab kita berwudu. Kita sembahyang asar batal wudu pukul 5.30, kita ambil wudu. Samca nak ambil wudu ke, nak mengaji pula ke, sembahyang sunat pula. Boleh. Walaupun lepas asar, lepas subuh, naik matahari dan sebagainya waktu yang dilarang, tidak menjadi halangan kita sembahyang sunat wudu ini. Banyaklah sembahyang sunat yang bersebab ini. Antaranya seperti sembahyang istikharah, bersebab juga. Kerana ada sebab kita nak minta petunjuk daripada Allah. Katakanlah orang perempuan lepas asar 5.30 mari masuk, mari rumah kita. Tiba-tiba mari nak pinang kita. Tak gadis. Lepas tu orang mengah lelaki yang mari kata nak putus hari ni kau. Kalau dah adik nak pergi minta orang lain pula ni. Mak pun tanya dah mana meh. Setuju dah. Baru pada Allah baru tengok ini baru. Katakanlah maka sembahyang istiqamah walaupun lepas asar, lepas mayang tak apa. Kerana ada hajat dan keperluan nak minta istiqamah daripada Allah, petunjuk daripada Allah. Sembahyang 2 rakaat. Lepas tu tengok bagaimana perasaan. Sembahyang seperti sembahyang tawaf, sunat tawaf. Lepas tawaf kita keliling sunat ke sembahyang. Ini pun kerana kita tawaf bersebab. Tak kira lah masa mana kita sudah. Pukul 6.45 garis 6.55 10 minit kita nak garis. Kita baru sudah tawaf. Boleh sembahyang sunat. Lepas sembahyang subuh, sembahyang matahari, kita baru sudah tawaf. Sembahyang subuh tawaf. Sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf ni ialah paling afdalnya belakang makam Ibrahim, kita ke belakang makam Ibrahim Musalla, belakang makam Ibrahim. Itu yang paling afdal. Tengok orang tu sembahyang hutang sekali. Sah juga tapi sunat di belakang makam Ibrahim. Kerana itulah sunat Nabi SAW dan Nabi menyuruh sembahyang di belakang makam Ibrahim. Belakang sikit lah, jangan belakang betul-betul belakang makam tu. Makam ni bukan kubur. Saya pernah mengetahui orang Indonesia di bawah. Dia tunjuklah ini adalah kuburan Ibrahim dia. Allah tu orang mengetahui mana orang Indonesia. Indonesia ni bukan ahli Melaka, duduk minum dia. Jadi sebut makam ni dia pun ingat kubur juga. Bukan kubur Nabi Ibrahim. Kubur Nabi Ibrahim ada di Palestin, Masjidil Aqsa. Sini ni bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Masa Nabi Ibrahim bina Kaabah, batu ni boleh turun naik. Gagah Nabi Ibrahim, lekat tapak kaki dia di batu. Kalau kita hendak pun nampak lagi.
dia panggil maqam Ibrahim. Tempat kita pun ada juga disebut maqam terpulang, maqam ni rojak pada tersebut kan. Tapi orang ni bukan. Orang ni maqam ni dari segi tata bahasa Arab, Ibnu Surah dipanggil isim makan, tempat berdiri. Qama yaqumu maqam, tempat berdiri. Tempat semayang, solla yusalli, musalla, tempat semayang. Masjid daripada sajadah, yasjudu, masjid, tempat sujud. Sajadah sujud, tempat sujud dan masjid. Ta'ama, ta'ima, makan. Mata'am, tempat makan. Ini dari segi tata bahasa lah. Ini bukan kubur semayang jauh sikit apa. Sebab situ orang tawaf. Saya pernah lepas tawaf tu tengok ada orang semayang belakang ni sekali. Ni makam saya semayang. Lepas semayang naik rakaat yang kedua tu, Allah tengok orang-orang dah ni tapak depan tu. Amat. Tadi tak buat kosong je. Akhirnya boleh harap orang sebab mai peluk saya akak pun belakang. Dululah semayang dia akak. Lepas tu dah ada semayang dekat tu tapi belakang. Jadi itulah kelebihan semayang-semayang yang bersebab. Jadi hak ni tak dilarang. Hatta semayang hajat pun kalau kita ada hajat tu lepas asar tak apa. Pas subuh pun kalau kena hajat. Tapi orang Melayu tak ada panggil dah semayang hajat pun apa asar. Jangan buahlah kalau hajat tu boleh tunda. Tapi kalau perlu sangat terdesak tak apa. Dia termasuk dalam semayang-semayang sunat yang bersebab. Banyak juga insya-Allah sampai ke depan kita akan buat lebih detail insya-Allah. Cuma kelebihan semayang sunat kita nak sebut sedang sikit ni. Semayang sunat wudu ini antara kelebihannya disebut dalam hadis Sahih Bukhari dan lain-lain riwayat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Satu hari seorang ulama tabi'in minta Sayyidina Utsman bin Affan tunjuk cara-cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Utsman minta bekah air. Minta bekah air. Sebekah air untuk ambil wudu, nak tunjuk cara praktis itu. Lalu Sayyidina Utsman tunjuk. Yang pertama dia curah air atas tangan dia. Lalu dia basuh tangan. 3 kali dia curah atas tangan dia, dia basuh di luar bekah. Selepas itu dia celup tangan dia dalam bekah. Boleh tak jadi halangan. Kitab fiqh kita dia kata diniatkan sebagai kayu. Tak niat berat untuk semua buat. Mana Nabi buat. Dia celup tangan dia, qoma 3 kali. Celup lagi masuk air dalam hidung 3 kali. Celup lagi basuh muka 3 kali. Ambil air. Kemudian Nabi basuh, lalu Utsman basuh sampai ke siku 3 kali. Blok ni pun 3 kali juga. Sapu kepala sekali. Kemudian Sayyidina Utsman ambil lagi basuh kaki 3 kali. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan menyebut bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa berwuduk sebagaimana wudukku ini, kata Nabi, kemudian dia solat 2 rakaat. Dia semayang sunat 2 rakaat, tapi Nabi tak ayat. Dia semayang 2 rakaat, Nabi tak ayat semayang apa. Semayang je 2 rakaat. Dalam Sahih Bukhari ni macam dia berwuduk sebagaimana wuduk ini, sebagaimana wuduk ini, kata Nabi. Kemudian dia semayang 2 rakaat. Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampun dosanya. Itu kelebihan sunat wuduk yang para ulama kedia menamakan dia sebagai sunat. Dengan syarat wuduk itu mesti ikut Nabi. 3 kali. Kemudian semayang 2 rakaat. Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampun dosa yang telah lalu. Kalau hari-hari buat kosong tak. Kelebihan dia macam puasa. Macam puasa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis Bukhari. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala daripada Allah, Nabi kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampun dosa yang telah lalu. Kau ni wuduk ya. Waktu semayang pula kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sahih hadisnya ada. Riwayat Sayyidina Utsman bin
Affan radhiyallahu ta'ala amal. Kalau tak amal semua dia ada yang dia istiqamah macam Bilal bin Rabah, itulah yang terbaiknya. Takdir kata pah garik dari wudu garik dah. Semaya sunat selepas sebelum maghrib tu masa tu. Lepas nak mai seri terganti semaya tu mai sunat. Kalau dia Isya pun dia juga masuk juga. Sebab Nabi tak sebut semayang juga. Kalau dia tu tak. Mai sunat lain mai duha, ada semayang duha bagian duduk mai duha pun masuk. Ataupun tak ada waktu apa-apa mai sunat wudu ataupun mai sunat dia sudah masuk di dalam hadis. Sebelum kita sembahyang Isya, sebelum satu lagi dalam hadis ini riwayat Sayyidina Uthman bin Affan dan Bukhari sapu kepala sekali. Orang lain 3 kali. Dalam hadis-hadis lain pun 3 mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki sapu telinga ni sekali. Tetapi dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i 3 kali buat sapu telinga. Macam mana? Benda sama je, tapi cara bilang tu berbeza. Mazhab luar daripada mazhab kita, 3 mazhab yang besar, majoriti para ulama berdasar dari hadis yang sahih sekali je. Tetapi sekali itu ialah sebagaimana yang Nabi buat. Sebab Nabi ambil air sekali je. Itu yang dikata sekali tu. Kalau tak akan ketiak, Nabi buat macam ni sekali. Dalam Bukhari ada Nabi buat sekali tu. Dalam Bukhari juga ada Nabi buat 2 kali. Dia pusing balik sekali lagi. Dan ada dia buat 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Boleh juga kita ikut belakang. Dalam Bukhari pun ada ikut belakang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ambil depan. Itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia buat amal ni, buat alimanah ni pun ada. Buat tidak. Sunnah Nabi. Jadi mazhab lain dia kata Nabi celup tangan sekali je. Maka dia anggap sekali je. Sebab lain tu cedok air lain. Dia dibilang sekali. Tetapi kalau buat 1 pusingan pun sudah memadai. 2 pusingan lagi baik. 3 pusingan itulah yang terbaik, yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pandangan mazhab lain, tapi dia kata sekali. Bahasa air dia sekali. Imam Syafi'i kita dia kata 3 kali ni kerana dia bilang pusing ni bagi sekali. Mai pun ni pula 2 kali. Mai pun ni pula 3 kali. Beza cara bilang dia. Kau kata sekali pun ikut Nabi, yang kata 3 Imam Syafi'i ikut Nabi. Saya acap kali diperingatkan masa saya belajar 30 tahun lebih yang lalu, belajar kitab Bulughul Maram. Kemudian belajar buat Sahih Bukhari dengan Tuan Guru Haji Tuan Fatani yang alim dalam berbagai mazhab. Dia kata dalam hadis-hadis ni yang Nabi sapu kepalanya begitu berlaku. Dalam Bukhari baik, dalam Muslim baik, dalam sunnah-sunnah baik. Tetapi orang Melayu kita ni dia sapu tak ikut sunnah. Dia kata saya sendiri pun tak tahu mari mana orang ni. Kita 3 kali buat bilang, tapi sekali, 2 kali, 3 kali. Ni tak ada. Dalam hadis Mu'ad tak ada. Jadi kalau kita boleh tinggal lagi baik. Bukan kita kata tak sah orang begitu. Sebab Imam Syafi'i dalam fatwa dia, kalau kena 2-3 orang rambut pun sah dah. Dia pakai Quran, wamsahu biru'usikum, sapu kepala. Lagu mana sapu kepala? Quran ada ayat. Jadi kalau kena sikit tu dah sah dah. Satu orang lain itu sapu dulu saja, yang anggap sah dah. Tapi mazhab lain sebahagiannya kata wajib sapu habis. Sebab Quran sebut sapu, Nabi lah petunjuknya. Nabi lah yang menjadi penjelas kepada Quran. Nabi tak pernah sapu tak habis. Kalau dia pakai serban pun dia nampak jambu sikit, dia sapu sini, dia sapu ke atas serban. Ini sapu habis kau. Itulah yang dilakukan oleh Nabi yang ada dalam hadis-hadis yang besar. Jadi kita yang belajar hadis ini kita ada beza dengan orang yang tak belajar. Cara satu kepala. Jadi nak dapat kelebihan semayang wudu tak sunat wudu tadi pun sepatutnya sapu kepala pun ikut Nabi. Itu
Nabi Ibrahim sekali je ambil air. Kalau kita buat ambil air 3 kali, itu dah menyalahi sunnah dah. Tak sapu habis tu pula menyalahi sunnah. Kata tuan guru tuan-tuan, Imam Syafi'i pun ikut sunnah dari segi dia buatnya. Cuma fatwa dia, kalau takdir kata kena sikit je rambut, sah dia. Dia sendirinya ikut sunnah. Jadi kita pun kena ikut sunnah Nabi SAW. Orang agak sapu habis. Tapi masyarakat orang Melayu kita, dia sapu macam tu. Tak tanya sikit tak? Ya, ya. Orang sapu tukar je. Sapu tukar itu dia kalau tengok dalam hadis-hadisnya tidak ada, tapi dia panggil Qurrah al-Muhajjalun. Nabi sebut dia dalam banyak hadis, kita dah baca dulu. Iaitu kalau boleh kamu lebihkan basuhan pada anggota wuduk kamu, nanti dia bercahaya lebih pada hari akhirat. Saya dah sebut dulu daripada Abi Hurairah, antaranya kalau dia basuh tangan ni sampai ke ketiak ni, dia kata hakadha ra'aitu Rasulullah ya Allah, demikian aku tengok Nabi dulu. Begitu juga kaki sampai ke betis, dan ada yang sampai ke lutut, itu lebih baik. Termasuklah kepala ni, kepala sapu habis, telinga sapu. Dalam hadis tak disebut kadang-kadang telinga, termasuk hadis tadi Imam Ahmad kata disebut dalam hadis yang lain telinga satu juzuk daripada kepala. Sebab itu dalam mazhab Hanbali sapu telinga ni wajib, dia sebahagian daripada kepala dah. Dan sebahagian hadis tak sebut. Kita bila tak sebut, kita kata oh sunat ya Nabi tinggal. Tapi Imam Ahmad faham makna telinga tu sebahagian daripada kepala dah, tak perlu sebut. Dalam sebahagian hadis tak disebut. Jadi kepala atas sapu dah, telinga sapu dah, dan nak lebih mana kepala? Maka disapu di bawah ni. Tak sapu pun boleh, tidak menjadi halangan. Kitab kerukunan dulu ada. Saya buat kajian, balance kita ada, petak-petak tak cukup. Akhirnya jumpa dekat Qurrah al-Muhajjalun supaya dilebihkan basuhan ke kita. Jadi amal ni yang malam ini semain sunat wuduk, buat yang jalan, dan satu kepala dia kita sapu sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Garanti itulah yang terbaik yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada itu tak boleh. Wallahu ta'ala anhu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi